jangan lupa baca iftitah dalam solat. Doa iftitah kan. Kita ni kan bila solat sunat tarawih ni kan banyak kali kan. Kadang-kadang ada yang buat 8, ada yang buat 10, 20. Jadi bila kita banyak kali tu kadang-kadang orang nak potong jalan je. Tak payahlah baca iftitah kan. Sebab sunat je pun. Ya memang dia sunat. Tetapi apa yang ingin saya kongsikan, kalau boleh jangan tinggal. Kenapa saya pesan supaya jangan tinggal? Sebab benda ni mudah, tapi dia punya pahala dia besar. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim, yang mana digambarkan kepada kita, barang siapa yang memulakan solatnya dengan ucapan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, maka Nabi SAW memberitahu bahawa orang yang membacanya itu telah menyebabkan pintu-pintu langit ini terbuka. Pintu-pintu langit terbuka. Nak digambarkan bahawa bila pintu langit terbuka ni mana Allah cukup redha pada orang yang baca tadi tu. Tuan-tuan perasan tak dia baca panjang ke pendek? Pendek je. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini je. Kan? Kita boleh baca sampai panjang sampai habis, tapi disebut dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, diriwayatkan oleh Ibnu Umar, tiga rangkap ni lelaki itu baca, maka Nabi tanya siapa yang baca ni, lalu diperkenalkan aku yang baca. Lalu Nabi kata aku kagum dengan bacaan tadi, sebab bacaan tadi dibukakan pintu-pintu langit. Maknanya bayangkan pintu langit dibuka ni nak gambarkan Allah redha, dan Allah buka pintu itu untuk dibawa naik amalan yang baik, berkat diturunkan. Maka ini bila solat seseorang itu dimulakan dengan ucapan yang begitu, jadi kalau boleh jangan tinggal iftitah. Kita tarawih banyak rakaat kan, jadi setiap kali mula solat tarawih itu baca ni dah cukup dah, tak payah baca panjang-panjang tu. Sebab kita nak meraihkan orang kat belakang, kita imam, kita raihkan orang belakang. Orang yang makmum pun kena baca juga, jangan tinggal. Jadi sebab itu kita ambil jalan yang shortcut ini, baca pendek tapi pahala dia besar. Kita melafazkan ataupun menyahut amin bersama imam. Ini kerana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, yang mana Nabi berkata, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka Nabi kata ucaplah amin. Lepas tu Nabi beritahu lagi, maka barang siapa yang ucapan amin itu dia selaras ataupun dia sama selari dengan ucapan malaikat, maka diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah je kan kita sahut ucapan amin sesuai dengan bacaan imam tadi, maka kalau sama amin kita dengan malaikat, maka diampunkan dosa. Macam mana nak tahu sama ke tidak? Wallahu a'lam, kita serah pada Allah. Tapi jangan tinggal. Kalau tinggal confirm lah kita tak sama. Solat sunat witir. Ada sebahagian orang dia kenal witir masa bulan Ramadan saja, kan? Sedangkan witir ini adalah satu solat yang dituntut untuk kita buat sepanjang hidup kita. Tak ada bulan Ramadan saja, semua sepanjang hidup kita. Ini kerana dalam sebuah hadis Nabi SAW, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah beritahu, Khalili, beliau mengatakan teman rapat aku iaitu Rasulullah SAW pernah berpesan kepada aku dengan 3 perkara. Yang pertama, berpuasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, 2 rakaat solat sunat duha. Dan yang ketiga, lakukan solat sunat witir sebelum tidur. Jadi dalam bulan Ramadan kebiasaannya kita akan tutup tarawih kita dengan witir, kan? Ada sebagian orang dia rasa boleh bangun malam ni nak tahajud, maka dia tak habiskan dengan witir. Dia bangun pukul 2-3 pagi untuk solat sunat tahajud, kemudian baru ditutup dengan witir. Jadi ini kelebihannya. Witir ni ialah adalah satu solat yang sangat Nabi suka melakukan, sehingga ada sebagian ulama berpendapat solat sunat witir ni wajib, tapi di sisi jumhur ulama ia tidak wajib, dia sunat.
Jadi kalau boleh kita jangan tinggal, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Rakaat yang paling kurang ialah kalau paling-paling cikai pun tak larat pun letih sangat pun, satu rakaat. Kalau bagus lagi 3 rakaat, hebat lagi 5 rakaat, kan, dan seterusnya dalam bilangan yang ganjil. Jangan tinggal bacaan 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, kan, dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah kalau boleh jangan tinggal, sebab Nabi SAW dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim pernah memberikan peringatan, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah pada satu malam itu, maka cukuplah 2 ayat itu memadai untuk dirinya. Jadi sebahagian ulama mensyarahkan memadai itu makna kalau dia tak bangun qiyamul lail malam tu pun dia dapat, dah cukuplah dengan 2 bacaan itu menggantikan kelebihan qiyamul lail tadi. Ada pendapat mengatakan 2 ayat itu cukuplah untuk dia sebagai pelindung daripada gangguan syaitan, dan sama-sama kita kongsikan kalau perkara ini bermanfaat. Bukan Ramadan sahaja, sepanjang hidup. Terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.